tiada. Manusia terbalik. Sebab manusia asal-asal tak ada, tuan. Kita ni asal-asal tak ada. Macam mana boleh ada? Dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu masa kita akan tiada balik. Bila? Kita meninggal, kita mati. Tak pernah kita dengar orang mati. Ada lagi si Mamat tu. Apa pula tak ada, dah terbujur atas katil tu, jadi jenazah. Bila yang ada? Tak ada dah Mamat tu. Arwah dah. Arwah. Sambil kita mati, kita dikatakan tiada. Al-Adam. Sampai hari dibangkitkan semula daripada mahsyar, kita diwujudkan semula buat selama-lamanya. Waktu itulah imam kita ke syurga ataupun ke neraka, wal'iyazubillah. Setelah dibicarakan Allah SWT dalam proses yang panjang. Atau nak cerita benda tu panjang pula, sangat panjang pula, nak kena topik lain. Tapi kita faham macam itulah. Prosesnya panjang, sampai ujungnya sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka, dan kekal khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka atau dalam syurga atau neraka, wal'iyazubillah, selama-lamanya. Tak ada penamat. Macam mana yang kata tak ada penamat tu, mana kita tahu? Sebab setiap apa yang berlaku dekat dunia ni, tuan-tuan, ada awal, ada akhir. Kekasih pun ada awal, ada akhir. Tak cik tuan-tuan tengok filem Kekasih Awal Akhir Datuk Jamal Abdillah dengan Sufyadin. Ada awal, ada akhir. Mula cerita, akhir cerita. Habis cerita Jamal Abdillah naik ambulan, bawa balik, bawa pergi hospital. Apa ceritanya? Tanyalah dengan produser dan pengarah filem. Apa penyudaha? Kahwin tak jangan Jamal Abdillah tu dengan Sufyadin? Mana dia tahu? Takat tua penamat dia. Itulah dia kekasih awal dan akhir. Tetapi dalam akhirat tidak ada awal, tidak ada akhir. Kan? Itu yang dikatakan the never ending story atau orang putih. Hollywood pun tahu, dia bikin filem tu the never ending story, nak gambar, nak bagi kita faham macam mana yang dikatakan alam akhirat. Tapi hakikat yang dibikin dalam filem itu takkan sama dengan hakikat yang sebenar yang akan berlaku nanti dalam alam akhirat, tuan. Itu kita. Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala sah, hanya satu sifat yang sah baginya, iaitu sifat wujud. Setelah kita mengetahui sejumlah sifat-sifat yang wajib dipelajari, diketahui bagi Allah SWT, maka kita juga wajib mengetahui pembahagian sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut terbahagi pada beberapa bahagian. Itu fokus perbincangan yang ketiga tadi tersebut. Nak masuk dah tu. Kan sifat yang wajib tadi. Jadi ada bahagian-bahagian. 20 sifat-sifat ni ada beberapa bahagian. Imam Ar-Rusuki menyatakan, wa annal 20 sifatal mazkurati ala arba'ati aqsam. Bahawasanya 20 sifat yang disebutkan itu terbagi pada 4 bahagian. Qismun adamiyun ittifaqan ay mafhumuhu adamu syai'in wa huwa sifatus salub. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, sesuatu yang tidak wujud, adamiyun dengan sepakat, iaitu ia difahami dengan sesuatu yang tiada, dan ia dinamakan sifat penafian. Apa dia? Sifatus salub. Sifat salbiah lah. Bila sifat-sifat salbiah Allah Ta'ala ni menafikan sesuatu yang menafikan sesuatu yang hanya ada pada Allah SWT saja. Contohnya qidam. Qidam ni sifat salbiah. Kenapa? Menafikan sifat qidam yang ada pada makhluk. Sifat qidam ni hanya ada pada Allah Ta'ala je. Sifat qidam, sifat lama ni hanya ada pada Allah Ta'ala. Wa ghairuhu hadis. Hadis qadim hanya pada Allah, hadis pada selain Allah. Selain Allah, yakni makhluk-makhluk, al-khaliqu qadimun wa makhluq wal makhluq hadis. Pencipta sifatnya qadim, makhluk sifatnya hadis. Makhluk sifatnya baru. Pencipta tak boleh baru, dia mesti lama. Bukan minyak bau lama kan, tuan. Lama tu maksudnya memang dia sedia ada di situ. Dia bukan baru. Makhluk dia baru. Macam bayi, bau lahir. Keluar bunyi dilahirkan, wah, bau lahir. Bila mati, tak bernyawa, menghembuskan mata, tak nafas tak akhir, baru mati.
Nampak kan? Jadi sifat baru memang berkait dengan makhluk, tapi sifat lama berkait dengan Allah SWT. Allah Ta'ala tak mungkin baru. Allah Ta'ala mesti lama. Mustahil Allah Ta'ala itu baru. Makhluk mesti baru. Mustahil makhluk itu lama. Nampak? Itu sifatus salub tadi. Kemudian kata Imam Ad-Dusuqi lagi, wa qismun mawjudun fi kharijil a'yan ittifaqan bihaitsu yumkinu ru'yatuhu law uzila al-hijabu anna wa huwa sifatul ma'ani. Apa dia tuan-tuan? Sesuatu yang ada atau wujud secara zahir dengan sepakat, sekira-kira boleh dilihat jika dihilangkan hijab oleh Allah SWT daripada kita, maka ini dinamakan dengan sifat bagi segala makna, iaitu al-ma'ani. Apa dia? Contoh ilmun, sifat ilmu Allah Ta'ala itu. Kalau dibuka hijab kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh lihat sifat ilmu pada Allah SWT. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Macam mana cara dia? Allah Ta'ala berikan kepada kita pengetahuan tentang perkara-perkara ghaib, tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Nampak? Ilmu itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Seperti mana kita baca dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Ini antara perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada juga manusia terpilih yang diberi Allah Ta'ala, dibukakan hijab, maka boleh mengetahui. Allah Ta'ala beri kepada ilmu yang ada pada Allah Ta'ala. Tapi bukan semua, hanya sebahagian kecil manusia. Apa dia? Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Yang ini manusia tak diberi oleh Allah Ta'ala. Hatta Nabi SAW sendiri pun tak tidak mengetahui bila berlaku hari kiamat. Ini kita lihat pada jawapan baginda kepada Jibril bila tanya mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah. Kata Jibril dalam hadis yang panjang yang kita baca, selalu baca dalam kitab hadis 40. Waktu Jibril jumpa Nabi SAW, Jibril tanya tentang rukun iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Habis 3 soalan ni, Jibril tanya pada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu bi'a'lami minas sa'il. Tiadalah yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nampak? Mana Nabi SAW pun tak tahu, Jibril tak tahu, semua Nabi pun tak tahu. Ini hanya ada pada Allah Ta'ala, tak diberi kepada manusia. Kalau apa dia yang kedua? Wa yanzilul ghaiz, dan menurunkan hujan. Ini hanya ada pada Allah Ta'ala. Kita nak alih hujan pun minta pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat pawang hujan tu, bong hujan tu tak minta pada Allah Ta'ala ke? Dia pun minta pada Allah Ta'ala lah. Tapi cara dia kita tak tahulah. Cara kita minta doa pada Allah SWT. Ya Allah, besok ada kurui kahwin. Jadi kami pohon padamu ya Allah, kalau boleh, kalaulah kamu takdirkan tu hujan akan turun besok, kau turunkan hujan di tempat lain dan bukan di tempat nak diadakan kurui kahwin ni. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala benda itu akan berlaku. Sebab kita dah pernah buat. Saya pernah baca doa. Ya Allah Tuhan, tak ada rantai doa pun, baca terus tengok kan, dah gelap awan, baca ya Allah, kira kau takdirkan hujan turun pada anak ketika ini ya Allah, kau turunkan di tempat lain dan jangan turunkan di sini. Dengan tadi Allah Ta'ala, awan tu kepak, beralih kanan, beralih kiri, tengah-tengah tak ada awan, tak hujan lah. Sampai habis majlis, nak makan baru hujan. Itu kita pernah tengok, pernah tengok sendiri. Jadi sebenarnya apa-apa pun kita minta pada Allah Ta'ala. Sebab wa yanzilul ghaiz, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala yang mengetahui apa-apa dalam rahim ibu. Alah Ustaz, pakai ultrasound nampak dalam perut tu. Nampak betul ke? Nampak bayang-bayang ke tuan-tuan? Tengok ultrasound tu, tak nampak.